Itulah saya cakap, saya nak sihatkan Perdana Menteri lah. Dia juga ni kawan saya jugalah dululah. Saya kenal dia. Masih kawan lah? Ya, saya anggap dia kawan lah. Okay. Sebab Anwar ni dulu saya PKR. Dan saya menyokong perjuangan dia dulu. Ya, saya kagum dengan visinya. Visinya untuk membebaskan negara ini daripada kongkongan, memberikan kebebasan, ketelusan tata kelola yang baru. Itulah harapan saya dan juga berjuta-juta rakyat Malaysia. Saya pun bersama dia. Jadi saya selalu menasihatkan dia, kita kena balik kepada falsafah asal dalam, walaupun kita sekarang ni Perdana Menteri, dan bukan lagi ketua pembangkang, falsafah yang sama, nilai yang sama, moral yang sama, pendirian yang sama, integriti yang sama kita kekalkan dalam pemerintahan kita. Itu sepatutnya. Malah kita harus perketatkan lagi, perkukuhkan lagi perjuangan nilai-nilai murni. Bukankah ini kerajaan madani? Jadi soal pertukaran agung dan soal tak boleh dilaksanakan sebab itu dan ini semua remeh pada saya. Ini semua satu. Lagi banyak dia menggunakan alasan ini, lagi buruk pada dia sendiri, pemerintahan kerajaan sendiri. Sebab saya nak melihat kerajaan ini berjaya, rakyat percaya. Sebab itu saya komen. Jadi soal addendum ini tidak sepatutnya diheret begini rupa. Sekarang ni saya pernah dengar lah, kata ulasan yang diberi pertamanya oleh pihak-pihak yang masih berkata, Najib ni rasuah, kes kleptokrat yang terbesar di dunia. Kita dulu bersusah payah nak penjarakan dia. Apa pula kita nak bebaskan dia? Itu hujah yang dangkal lah, hujah yang tak ada masuk akal. Kita tidak mempersoalkan soal kesalahan, penghukuman dan sebagainya. Itu telah berlaku. Ini kita masuk kepada satu fasa baru, iaitu soal pengampunan. Soal kuasa raja memberi pengampunan. It's a different issue altogether. Jadi bila sekarang ni raja memberi pengampunan, apa bentuk sekalipun, setuju tak setuju, kita kena terima dengan hati terbuka. Sepertilah kita terima pengampunan sebelum ini. Pengampunan Harun Idris, pengampunan Mokhtar Hashim, pengampunan Anwar Ibrahim, pengampunan itu dan ini. Itulah kita, negara kita. Mengapa pula peraturan ini berbeza bagi Najib Razak? Kerana SRC 42 juta. Saya sedih lah. Saya tengok, sebab sedih ni bukan apa. Tak ada siapa dalam kerajaan yang boleh bersuara macam ni. Mana suara UMNO ni? Azalina. Walaupun Khairi mengkritik dia lah. Dia kata seolah-olah macam ada konspirasi dalam kerajaan menutup addendum ini. Itu komen Khairi itu wajar pada saya. Ramai orang bercakap begitu. Tapi Azalina kata no more talk. Ahli UMNO jangan bercakap lagi. Jangan bercakap. Akan dia report polis kepada. Nak report polis. Dia pun report polis kes Khairi ni. Dia kes polis. Ini saya kecewa lah. Sebab kebebasan bersuara ini mesti hidup dalam negara kita. Kita tidak boleh, ini kerajaan yang memperjuangkan kebebasan ini tidak boleh menjadi satu kerajaan baru yang menghukum orang yang bertanya, orang yang menghukum orang yang memberi pendapat. Khairi Jamaluddin seorang pemimpin kita yang banyak jasa dia juga. Dan dia tidak sewenang-wenang memberi pandangan. Apa gunanya Azalina membuat laporan polis supaya tindakan criminal defamation dibuat terhadap dibuat terhadap Khairi. Itu tak wajar. Banyak negara dalam dunia ni dah tak guna dah itu jenayah defamation ini. Kalau kita rasa kita dimalukan oleh seseorang tu, kita saman dia je lah. Itu civil. Civil. Saman dia, kalau kita menang kita dapat duit. Guan Eng kan kaya sekarang. Itulah caranya. Janganlah larang orang atau guna polis untuk menutup mulut rakyat, mulut pemimpin macam Khairi itu. Aduh. Tok, bila dia report polis ni, saya punya pendapat lah tu ya. Sebagai pemimpin tu, utamanya menteri, oleh kerana dia berkhidmat kepada rakyat dan dia dibayar gaji oleh dana rakyat, maka
patutnya menteri ini terbuka untuk kritikan. Tapi bila report polis ni, kalau menteri dia tak boleh dikritik nampaknya sekarang. menteri tak boleh kritik, tetap saja jadi menteri lah. Ini kalau menteri zaman Stalin dulu betul lah, atau zaman Hitler. Kena ikut apa yang bos cakap. Ini zaman Madani, zaman Islam, jauh bezanya. Jadi bila rakyat bersuara, biarkanlah. Apa takut sangat dengan kebenaran ni? Kalau tak betul, jawablah. Jawab. Itu cara kita memerintah. Negara kita ni rosak ni pada saya lah. Sebab politik kita kotor. Satu lah. Dan punca politik menjadi kotor ialah kerana kita enggan mengikuti lunas-lunas demokrasi, lunas-lunas undang-undang. Bila sesuai pada kita, kita kata bagus. Bila tak sesuai, kita kata no, tak boleh pakai. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Jadi, sebab itu kita jangan rosakkan lagi kita, negara kita ni. Kita dah rosak, tambah rosak lagi. Bila kita bercakap tak benar, bila kita banyak tipu muslihat, bila kita spin banyak, orang putih kata spin. Putar Halim, putar. Kalau kita banyak sangat putar fakta, kita putar itu, putar ini, maka rusak kita. Pasal soal addendum ni, saya ulang lah sebab terpaksa, sebab saya dengar banyak lagi, tadi pun saya dengar lagi orang kata addendum ni tak sah. Yalah, kalau tak sah, buatlah cara tu. Isu sekarang ni bukan lagi sah tak sah, itu depan mahkamah. Isu sekarang pasal apa? Seruduk. Kenapa dah setahun baru cakap? That's the issue. Itu bukan isu undang-undang, itu isu kejujuran. Isu integriti kerajaan. Aduh. Itu berkaitan apa yang Datuk cakap tadi, seludup ni kan. Saya nak imbas balik. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi, ketika hakim mengatakan itu hearsay, pendakwa tidak bercakap apa-apa tentang tu. Dan ketika di Mahkamah Rayuan juga dia tidak bercakap. Sampai hakim mengeluarkan kenyataan, dia kata dia terganggu dengan sikap pendakwa yang tidak bercakap apa tentang addendum ni. Sedangkan kalau kita tengok kenyataan Anwar ni, dia tahulah masa tu. Dia tahu. Sebab itu saya kata bagus jugalah apa orang buat report kepada Khairi yang kata ada konspirasi ni. Kalau ada penyiasatan yang profesional, mungkin kita dapat ketahui lah betul ke ada konspirasi nak tutup benda ni. Ya. Dia tak jawab. Semua orang ambil pendekatan itu satu strategi seolah-olah. Tapi strategi bagi kerajaan bukanlah strategi untuk menutup. Strategi yang terbaik ialah untuk membuka perkara itu kepada penjelasan yang paling baik kepada rakyat. Sebab itu saya rasa lah, ini balik kepada UMNO baliklah. Saya kecewa ni sebab saya faham, saya terima adalah Perdana Menteri, PKR dan DAP itu adalah dia punya strategi masing-masing. Tapi UMNO ni patutnya strateginya untuk kebenaran, untuk mempertahankan undang-undang, mempertahankan proses. Sepatutnya itulah perjuangan. Kerana yang menerima mangsa ialah bekas Perdana Menteri kita, pemimpin UMNO sendiri. Kalau kita juga bersama-sama dengan rentetan naratif yang dibuat oleh Anwar dan rakan-rakannya, mana perjuangan UMNO? Dan Tok S, daripada semalam, kenyataan Anwar semalam, sampai hari ini saya belum dengar lagi satu kenyataan pun daripada pemimpin utama UMNO tentang reaksi mereka tentang kenyataan. Ya, sebab pemimpin UMNO ni yang ada sekarang ni lah, pada saya tidak lagi UMNO macam zaman saya dulu lah. Zaman-zaman dulu ada juga suara-suara, walaupun Mahathir masa itu pun bukanlah alang-alang orang. Kalau dia tak suka, dia buat apa yang dia suka juga Mahathir dulu pun. Tapi ada lagi suara menentang Mahathir. Dan yang paling kuat masa itulah Anwar Ibrahim, kan? Dan ada lagi pemimpin lain. Di zaman Tunku Abdul Rahman, kita ada juga pemimpin pemuda UMNO masa itu. Syed Jaafar Albar misalnya, menentang isu-isu ini. Mereka kawan, tapi mereka ada pendirian. Di zaman Pak Lah pun ada juga. Mahyudin sendiri lantang menentang Pak Lah, Perdana Menteri. Sehingga kan Pak Lah terpaksa berundur kerana tentangan oleh kumpulan-kumpulan itu. Itulah kisah UMNO. Tapi malangnya hari ini tak ada langsung. Macam UMNO dah jadi macam sebahagian daripada PKR. Seolah-olah begitu. Ataupun sebahagian daripada DAP. Ataupun lebih daripada itu.
Aduh. Jadi saya heran mengapalah sampai begitu sekali. Sedangkan isu yang kita perjuangkan ini bukan soal pribadi Najib lagi ni. Soal kerajaan, dasar, tindakan dan yang perlu kita perjuangkan supaya kita ada rule of law. Ada law kita ni. Ada undang-undang. Kalau kita tak berteraskan kepada undang-undang, apa yang kita nak berteraskan kepada apa? Undang-undang mungkin kita berbeza pendapat. Peguam ni kata begini, peguam ni kata begini. Okeylah. Tapi sekurang-kurangnya kita semua bersetuju landasan negara mestilah kepada undang-undang dan sistem keadilan yang betul. Barulah kita boleh ada kemajuan. Begitu. Tok, dengan apa yang Perdana Menteri sebut semalam, dan kita faham bahawa benda ni memang sah ada, tapi ia disembunyikan selama setahun. Kita sah itu ada. Bolehkah kita anggap perbuatan ini satu penderhakaan, Tok? Jadi apa pendapat Datuk? Saya tak suka sangat guna perkataan derhaka. Sebab derhaka ni macam seolah-olah zaman Sultan Mahmud, maka ada julang. Saya lebih suka sama ada ia menentang undang-undang atau tidak. Oh, menentang. Ia mencabar keluhuran undang-undang atau tidak. Dia mencabar perlembagaan atau tidak. Itu isunya. Dan pada saya, tindakan kerajaan itu mencabar perlembagaan. Kerana perlembagaan tidak pernah bagi wilayah persekutuan menetapkan bahawa agung, seorang raja itu mesti mengikut pendapat badan lembaga pengampunan, lembaga penasihat, lembaga pengampunan. Tak ada. Kuasa pengampunan adalah mutlak kepada raja. Berbeza dengan pengampunan di peringkat negeri. Itu kita kena beza. Itulah yang ditetapkan dalam perlembagaan. Jadi kita kena pertahanlah perlembagaan kita. Kalaulah kerajaan Madani dan UMNO sekarang ni nak tukar perlembagaan itu, nak menetapkan artikel 40 itu mengatakan bahawa setiap pengampunan mestilah dibawa kepada lembaga pengampunan dan mesti dipersetujui dalam masalah itu, buatlah undang-undang itu, buatlah undang-undang begitu. Itulah yang dimaksudkan pada pindaan tahun 94. Setakat yang sekarang ini, pandangan saya ialah pengampunan raja di peringkat negeri berbeza dengan pengampunan agung di peringkat persekutuan. Itu beza. Kuasa je lain. Jadi kalau Sultan Abdullah hari itu membuat pengampunan, dekat dapur pun hari itu, sah. Yang penting apakah ada pengampunan. Itu saja. Yang penting ada titah atau tidak. Itu ya, titah atau tidak. Itu saja. Sudah setahun baru kita tahu titah tu ada. Ini nampaknya kita tak telus lah. Jadi baiklah bila kita silap, kita balik ke pangkal jalan lah, seperti saya kata. Itu nasihat orang tua-tua lah. Tapi nampaknya sekarang silap tu cuba tutup dengan satu benda lain. Dia nak tutup lah sebab itulah nasib kita lah. Nasib kita. Jadi saya rasa setakat inilah dulu Din, soal pengampunan ni Din. Cuma saya nak timbul satu lagi lah. Saya nak tengok apakah pandangan orang UMNO dan orang Melayu. Yang saya heran tu, ada lagi orang bersatu yang menentang, yang kata apa perlu kita sokong Najib sebab dia ni rasuah. Masih ramai tak faham tu. Macam tak faham. Buat tak faham. Yalah. Dia ada orang tanya, apakah Mahyudin yang sendiri mendesak supaya Najib tu dipecat dan sebagainya, ditangkap. Anak Mahathir pun kata gitulah. Apa nama pejuang tu, nama apa? Mukhris. Ada buat kenyataan. Mana moral kita dia kata. Kalau kita dah menyokong pengampunan ini, abang, adik lah, dia muda. Dia beza. Soal pengampunan ni lain dengan penghakiman. Yang itu dah selesai. Ini fasa baru. Ini fasa baru. Jangan kaitkan. Kita nak orang Melayu ni sekurang-kurangnya bersatu kepada satu prinsip. Mempertahankan undang-undang. Mempertahankan perlembagaan. Kalau kita tak dapat bersetuju untuk mempertahankan ni, apa yang kita nak bersetuju dalam bangga apa? Kalau pokok seperti ini pun kita abaikan, kita seolah-olah ambil mudah. Sebab Najib, maka kita tak perlu buat pengampunan atau tak perlu terima pengampunan. Sebab Anwar, kita kena terima pengampunan. Mana boleh macam tu?
Masa Anwar dulu pun ramai juga orang tak boleh terima. Tapi saya juga menasihat mereka seperti sekarang lah. Saya kata soal kita setuju tak setuju tu bukan soal kita, itu soal raja. Bila kamu jadi raja, besok kamu buatlah. Tapi sebelum kamu jadi raja, terimalah undang-undang ni. Itu saya kata pada mereka dulu. Dia kata macam mana Datuk, Anwar boleh diampun lah, kesalahan berapa kali lah, begini. Saya kata bukan kerja kamu. Kerja kamu terima keputusan agong pada masa itu, kan? Jadi balik kepada ni lah orang Melayu kita yang bercakap nak bersatu. Terutamanya UMNO lah. Terutama UMNO lah. Terutama UMNO dia lah kononnya nak Melayu dominan lah apa. Prinsip semudah yang saya perjelaskan mereka tak boleh ikut. Malah arahan Azalina pula saya dengar kata. Orang UMNO, no more talk. Jangan cakap lagi. No more talk. Wah, ini sudah tutup mulut. Tutup. Tutup. Perkara ni tutup. Tak boleh tutup, Madam Azalina. Sebab benda ni hidup lagi. Azalina apa sebelum ni tutup mulut baru sekarang ni bercakap. Lepas tu ada pula orang kata, biarlah Agong sekarang. Ini Perdana Menteri pun seolah-olah berkata begitu, Den. Dia kata, biarlah Agong baru ni buat keputusan. Dia tidak semudah itu buat keputusan tentang Najib. Tapi pengampunannya dibuat oleh Agong dahulu. Apakah kita terima hakikat seorang Agong baru boleh menukar keputusan Agong dulu? Apakah ini sistem negara kita akan datang? Dan bila kehabisannya, bila berakhirnya perkara ini, bila Agong baru boleh menukar pengampunan yang ada? Aduh, dia orang nak cakap mudah dia, tapi dia tak fikir implikasinya. Dia soal sekarang ni kita tidak boleh cari jalan mudah lah, dia. Kita kena balik pada sebab tu saya kata dulu ni lah, punca masalah negara kita sistem failure. Sistem pentadbiran kita fail. Seperti saya kata dulu lah, kalaulah sistem kita tak fail, Najib tak akan dapat menjayakan ataupun Jolo dan rakan-rakan yang tidak dapat menjayakan penipuan terhadap YMDB ni. Kalau semua pemain-pemain penting dalam pasukan Malaysia ini, bank negara, bank situ, bank ini dan semua penyiasatan badan MACC semua memain peranan, tak mungkin dapat duit ni hilang. Tak mungkin. Kalau Najib sendiri pun paksa, tak boleh. Tapi bila pemain-pemain macam bola sepak tadi, bila pemain-pemain semua ni, referee pun dia, linesman dia, dan kalau ada masa lebih pun dia boleh tambah bila-bila, mana boleh menang pasukan satu lagi. Takkan menang lah. Itulah kebincangan Malaysia, tidak mahu menerima undang-undang dan sistem dan peraturan. Dia tukar bila sesuai. Tak boleh lah. Kalau Premier League, kita tengok bola pun kita nak referee tu adil, kita nak linesman tu adil, kita nak masa 90 minit tu kekal, dan kalau tambahan masa pun dia kena rekod betul-betul. Dia tak boleh tambah 10 minit, tak boleh tambah suka hati lah. tak boleh tambah suka hati. Samalah dengan addendum ni. Okey, Dan Najib ditangkap, dihukum di bawah siapa tu, di bawah kerajaan. Bila kita ambil pegang kuasa kerajaan, kita terimalah itu sebagai sebahagian daripada tindakan kerajaan. Apa perlu kita salahkan orang tua orang ini? Itu tak gentleman lah. Anwar ni selalunya gentleman. Dululah masa saya kenal dia tak, saya rasa dia sepatutnya gentleman lah. Dia terima inilah sistem negara kita. Sepatutnya dia berkata, sistem yang menyebabkan begini berlaku, zaman Mahathir, zaman Ismail, zaman Muhyiddin, zaman Najib ni pincang. Saya sebagai Perdana Menteri Madani akan berusaha bermula hari ini memperbetulkan segala kebincangan ini. Itu sepatutnya ucapan dia. Dan bermula hari ini, inilah perubahan-perubahan, pendakwaan begini, program negara begini, kehakiman begini, polis begini, dan pejabat Perdana Menteri pun begini. Itu yang kita tunggu-tunggu bila kita cakap reform. Bila orang-orang macam saya dan kawan-kawan menyebut tentang kegagalan Anwar menjalankan reform, inilah maksud kita. Bukan meletakkan kesalahan kepada orang lain. Bukan cuba, that's your fault. Ini zaman itu kedai kopi boleh lah. Bila kita bercakap mengenai negara kita sebagai ketua negara, kita terima this is part of the system. Tapi kita tidak boleh terima sepatutnya berterusan kebincangan ini. Tapi apa dia perubahannya?
Tapi seolah-olah Madani menyambung senario ini. Menyambung dengan cara mana? Pengampunan dibuat, dikata di zaman Ismail Sabri. Hukuman jatuh hukum. Hukuman dibuat Ismail Sabri. Tapi pengampunan dibawa semasa siapa? Kenapa dia macam kenapa nak salahkan saya? Lebih kurang macam itulah.